Kita pergi pada graf gerakan. Sebagai permulaan, graf gerakan dia ada dua jenis, iaitu graf jarak masa dengan laju masa. Basically dua-dua tu sama saja bentuknya. Kalau kata ini adalah jarak, so ni bila dia naik, maksudnya ini adalah pertambahan jarak. Bila kat sini ini dinamakan sebagai pegun atau tidak bergerak, atau dia kata dia berhenti. Yang ni masa lah. Bila naik lagi, so maksudnya dia sambung lagi perjalanan. Bila dia turun, ini maksudnya dia balik. Untuk dalam sini biasanya dia akan guna pasal cari pasal laju, lepas tu purata laju, jumlah jarak dan juga berapa lamakah ianya pegun. Kalau graf laju masa pula, sama juga bentuk grafnya seperti ini, tapi bila dia naik, ini maksudnya dia punya berlakunya peningkatan kelajuan. Bila yang ini pula, ini maksudnya adalah laju seragam. Maksudnya bila yang awak buat kereta, bila awak tekan dulu minyak sehinggalah sampai kata 90 km kelajuan awak, so awak akan kekalkan 90, so dia akan laju seragam. So ini laju, ini masa, kemudian dia naik balik, so itu maksudnya dia punya berlaku peningkatan kelajuan. Kalau dia turun macam ni, ini maksudnya dia perlahankan kenderaan. Dan bila dia sampai bawah ni maksudnya dia berhenti. Untuk graf jarak, awak memang akan gunakan formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 untuk mencari laju. Sebab awak tahu laju dalam sains adalah jarak bahagi masa. Jarak adalah paksi Y. Masa adalah paksi X. Kalau dia nak purata laju, so jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Untuk graf laju, dia akan kata untuk cari kadar perubahan laju. Kalau graf macam ni, awak punya kelajuan adalah positif. Maksudnya berlakunya peningkatan kelajuan. Kalau yang ini, dia akan nilainya negatif. Maksudnya dia mula perlahankan kenderaan. Nyah pecutan, nyah laju. Dan kemudian di bawah graf laju, awak boleh mencari jarak. Di mana jaraknya, awak akan guna formula luas. Luas tu sama ada bentuk segitiga, segi empat ataupun trapezium. Yang ni panjang darab lebar, so dia setengah darab panjang darab lebar. So ni panjang lebar. Kalau yang ni panjang darab lebar saja. Kalau yang ini A, B, T. So dia adalah setengah A tambah B darab dengan T. So sekarang kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari Dungun ke Cukai. Dia suruh nyatakan tempoh masa. Awak tengok graf ni adalah jarak. Awak kena baca betul-betul tau. Tengok dia punya unit tu betul tak. Dia pakai kilometer dengan minit. Baca betul-betul nanti Kata tempoh masa dalam minit ketika kereta itu berhenti. Berhenti sebab ni jarak. Saya kata ini adalah tempat dia berhenti. So awak tengok beza dia berapa. So beza dia 40 tolak 20. So awak dapat 20 minit. Unit tak tulis pun sebenarnya dia tetap betul. Yang ni markahnya biasanya 1, jadi awak tak perlu tunjuk pun jalan kerja. B. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dalam 20 minit pertama. 20 minit pertama tu masih kat sini. So awak baca koordinat 00 sebab ni starting, ini ending. Ending dia 20, 30. B, saya dah kata laju adalah macam guna formula kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. So 30 tolak 0 per 20 tolak 0. So 30 per 20 awak dapat 3 per 2 bukan meter, iaitu kilometer. Tapi awak tengok balik, jawapan saya ni pun salah. Nampak? Dia nak kilometer per jam, sedangkan ini adalah minit. Jadi
Okey, ini sebenarnya salah. Saya padam balik. Ada kena tengok betul-betul. Macam saya tengok, saya sendiri pun buat kesilapan. Okey. Maksudnya, okey, awak tahu 1 jam 60 minit. Maksudnya kalau daripada jam, awak kena darab. So, daripada minit, awak kena nak patah balik kepada jam, awak kena bahagi. So, okey, 30 tolak 0, 20 tolak 0 per 60. Bahagi sebab saya nak tukar dia punya tu lah. So, jadi 30 per 20 per 60. So, awak tekan je kalkulator. Tak ada masalah. Awak bagi dia 30 bahagi dengan awak bagi 20 per 60. Dia akan terus bagi jawapan iaitu 90. So, dia adalah 90 kilometer per jam. Okey, kalau tak yakin, awak boleh je buat. Okey, 20 bagi dengan 60. Bagi dulu 0.3. So, 30 bahagi dengan answer. So, dapat 90. So, dia adalah 90 km per jam. Itu untuk laju dia. Okey, C. Hitung nilai T diberi laju kereta untuk perjalanan balik ialah 89.1/3 km per jam. Okey, dia so beri laju untuk perjalanan balik. Perjalanan balik maksudnya yang ni je. Okey, jadi ni koordinat dia adalah 60, 67. Yang ini T0. Okey, so sama juga sebab dia kilometer per jam. Okey, dah kata diberi laju, mesti pakai formula yang sama. Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okey, so Y2 67 tolak 0. 60 tolak T per 60. Okey, sebab ini adalah dalam minit. Sedangkan ni dia bagi dalam jam. So, sama dengan 89/1/3. Atau saya tukar balik jadi 89 darab 3 tambah 1. So, saya dapat 268/3 dalam bentuk pencantak wajah dia. Okay, ni 67. Ni 60 tolak T per 60. Okay. So, ini awak selesaikan. Okay, yang ni dia akan jadi sebenarnya 67 darab dengan 60 per 60 tolak T. Sebab bila bahagi, dia akan jadi darab yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. So, akan dapat macam ni lah. 268/3. Okay, so saya tulis kat sini. Okay, jadi 67 darab dengan 60, saya dapat 4020. Ini 60 tolak T sama dengan 268/3. 3 darab sana. So, saya dapat 12060. Yang ini saya darab sini. Okey. So, 268 darab dengan 60. Saya dapat 16080. Okey. Tolak dengan 268T. Okey. Jadi, 12060. Ni tolak dengan ni. Tolak dengan 16080. Ni bawa sini jadi tolak. So, saya dapat negatif 4020. Yang ini negatif 268T. So, T sama dengan negatif 4020 bahagi dengan negatif 268. Jadi, saya dapat jawapan saya 15. So, T saya 15. Okey. Tetapi ini adalah dalam jam. So, awak nak dapatkan balik T tu dalam minit. Jadi, T sama dengan 15 darab dengan 60 balik. Okay, so 15 darab dengan 60. So, akan dapat 900 minit. Okay, boleh? Okay, so sekarang kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okay. Rajah 6 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan zarah dalam tempoh 18 saat. Okay. Calculate
atau kira jarak dalam meter, zarah bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam kat sinilah yang mendata tu adalah seragam. So, dia nak jarak dalam meter, zarah bergerak dengan laju seragam. Oh, dia nak jarak. So, bila jarak, ini adalah graf laju. So, awak kena cari luas di bawah graf. So, bentuknya adalah segi 4. Segi 4. Okey, untuk A, bentuknya segi 4. Okey, yang ni 5, ini 15. So, jaraknya adalah sama dengan 5 darab 15. So, awak dapat 5 darab 15, awak dapat 75 meter. Okey, itu A. Okey, B. B1. Hitung nilai V bagi setiap kes berikut. Jika jumlah jarak dilalui dalam tempoh 10 saat yang pertama ialah 200 meter. Okey, maksudnya sini tadi awak dah tahu ini 75. Okey. Dia kata ni, sampailah sini, jumlahnya adalah 200 meter. Yang ini, awak dah tahu dah tadi, 75. Yang ini, maksudnya saya pecahkan dua gambar rajah ni tadi, sebab sini sampai sini. Okey, saya pecahkan, sini panjangnya 5, sebab 10 tolak 5. Yang ini 15. Yang ini tinggi dia V, saya tak tahu. Sebab awak tengok kat sini. Okey, tinggi dia V, saya tak tahu. Okey. So, ni 75 tambah dengan setengah 15 tambah V. Sebab ini adalah sebenarnya bentuk trapezium. So, A tambah B darabkan dengan 5. Sama dengan 200. So, saya dapat 75 tambah, okey, 15 darab dengan 5. Dapat 75 juga. 75 tambah 5V per 2 sama dengan 200. So, 75 tambah 5V per 2. Yang ini saya bawa ke sini, iaitu 200 tolak 75. So, saya dapat 125. 75 tambah 5V. Yang ini saya bawa sini jadi darab. So, 125 darab dengan 2 dapat 250. So, 5V sama dengan 250 tolak 75. Itu sama dengan 175. Sebab ni bawa sini jadi tolak. So, B sama dengan 175 bahagi dengan 5. So, saya dapat 35. Okey. So, kalau untuk kes yang pertama, B1, nilai V-nya adalah 35. Okey, sekarang kita tengok pula untuk B2. Okey. B2, dia kata, jika kadar perubahan laju dalam tempoh 8 saat yang akhir adalah negatif 3.5 sesaat. Okey. So, dekat sini ni, awak tahu koordinat ni adalah 10. Okey, koordinat kat sini 10 V. Yang ini 18 kosong. Okey, dia kata kadar perubahan laju dalam tempoh 8 saat yang terakhir. Ni memang 8 saat terakhir lah ni. Okey, ialah negatif 3.5. So, gunalah formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama dengan dia dah bagi maklumat tadi negatif 3.5. Okey, kat sini dia ada bagi. Okey. So, awak ganti saja sebab koordinat ni dah ada. Ni, nampak 10V dengan 18 kosong. Jadi, Y2. Y2 saya adalah, kata saya tukar V tolak dengan kosong per 10 tolak 18 sama dengan negatif 3.5. So, ni adalah V. Okay, yang ini negatif 8. Jadi, V saya darabkan saja. Itu negatif 8 darab dengan negatif 3.5. So, saya dapatlah 28. Okay, kalau untuk yang kes yang pertama tadi, V dia 35. Tapi untuk bila kes yang kedua, dia adalah 28 meter sesaat. Okay, so kita tengok pula yang ini. Okay, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat untuk tempoh 6 saat terakhir. Okey, unit semua memang sama, meter dengan saat, so tak ada apa-apa. Kata 6 saat yang terakhir, ini adalah 6 saat terakhir. Kalau pertama daripada depan, akhir daripada belakang. Okey, so awak dapatkan koordinat dia dulu, iaitu 9,
9, 7. Yang ini 15, kosong. So, A, kadar perubahan laju untuk 6 saat pertama. Jadi, dia adalah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, sama dengan 7 tolak kosong, 9 tolak 15. So, dia adalah 7 per negatif 6. Okey. So, ini adalah jawapan yang pertama. Unit ni tak tulis tak apa. Okey. B. Betul lah dia negatif sebabnya dia menurun. Nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat terakhir ialah 5 nisbah 3. Okey, ni maksudnya awak kena cari dia kata 5 saat yang pertama. Ni nisbah terhadap yang terakhir 6. Jarak dia, okay, ni awak kena tahu ni panjangnya 5. Okay, ikut gambar ni. Ni 5. Yang sini ni V. Yang sini 8. Okay, ni bentuk dia. Okay, yang ini 6. Yang ini tinggi dia sampai 7. Okay, saya dah kata kalau dia kata untuk jarak, maksudnya kena cari luas di bawah graf. So, ini adalah setengah. Okay, setengah 8 tambah V darab dengan 5. Okey, yang ini adalah setengah darab dengan 7 darab dengan 6. So, ni awak dapat, cari dulu segitiga tu dulu. Itu 7 darab 6, 42 bahagi dengan 2. 21. Okey. So, sebab dia kata nisbah ni adalah nisbah 5, nisbah 3 lah. Okey. So, bila ni 3, segitiga tu 3, maksudnya satu nisbah dia adalah bersamaan dengan 7. Sebab 21 bagi 3, 7. Jadi, bila satu bahagian sama dengan 7, jadi kalau 5 bahagian, so sama dengan 7 darab 5, dapatlah 35. Jadi, maksudnya ni, okay, luas trapezium tu adalah 35. Okey. So, saya akan dapat ni 40 tambah 5V. Okey, ni darab sini. Okey, yang ini saya bawa sini jadi 70. So, 5V sama dengan 70 tolak 40 dapat 30. Jadi, V sama dengan 30 bagi dengan 5 saya dapat 6. Okey. Tu untuk nilai V bagi soalan B. Okey, sekarang kita tengok pula untuk soalan C. Laju purata zarah untuk tempoh 15 saat dalam kilometer per jam. Okey, laju purata zarah untuk tempoh 15 saat dalam kilometer per jam. Okey, so yang ini awak kena cari dia punya luas dia dulu. Semua. Itu jarak dia semua dulu. Yang ini tadi awak dah tahu. Okay, V ni tadi awak dah tahu ni adalah 6. Okay. So, ni tadi. Kalau ni 6. Dah kira tadi dah. Dia punya luas tu adalah 35. Ni jarak dia. Yang ini jaraknya adalah 21. Okay. Yang tengah-tengah ni pula awak kena kira. Awak tengok ni 4. Ini 6. Yang ini 7. Betul? Okay. Kalau awak tak nampak, saya tunjuk satu-satu lah. Macam ni. Senang macam ni lah. Ini 5. Okay. Yang ini tadi awak dah kira V tu 6. So, tinggi ni 8. Tambah dengan trapezium yang di tengah-tengah dia pula. Yang ni. Ni 4. Yang ini 6. Tinggi dia sampai 7 sahaja. Tambah dengan segitiga. Segitiga ni. Okay, ni 6. Yang ini 7. Tadi bila awak guna formula, ni setengah 8 tambah 6 darab 5. Okey, tambah dengan setengah 6 tambah 7 darab 4. Tambah setengah darab 7 darab 6. So, saya dapat 14 darab dengan 5 bahagi dengan 2, tu dapat 35. Betul, ni 35.
Okay, yang tu setengah 13. Sebab 6 tambah 7, 13. Darab dengan 4 bahagi 2. So, saya dapat 26. Yang ini 7 darab 6 bahagi 2. So, saya dapat 21. So, saya dapat jumlah keseluruhannya adalah 35 tambah 26 tambah 21. So, 35 tambah 26 tambah 21. So, saya dapat 82 meter. Okay, dia nak laju purata untuk 15 saat dalam kilometer per jam. Okay. Meter, maksudnya meter ni saya kena tukar kepada kilometer. So, ni 82 bahagi dengan 1000. Per. Okey, dia nak 15 saat. 15 saat mesti bahagi dengan 60 darab 60. Sebab 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat. Okey, jadi saya kena 60 darab 60. So, awak kira. Okey, sebab ini saya nak tukar kepada kilometer. Ini saya nak tukar kepada jam. Jadi, 82 bahagi dengan 1000. Bahagi dengan per. Okey. 82 per 1000. Bahagi dengan, saya buka balik kurungan, 15 per 60 darab 60. So, jawapan saya adalah 492 per 25. Okay, itulah jawapan saya. Faham? Saya harap awak faham lah. Yang ini sebab meter kepada kilometer, saya kena bahagi dengan 1000. Sebab 1 kilometer sama dengan 1000 meter. So, meter kepada kilometer kena bahagi dengan 1000. Kemudian, daripada saat dia tukar pada jam. So, saat kena tukar kepada minit. Minit kena tukar pada jam. So, 15 bahagi dengan 60 darab dengan 60 juga. Sebab ni mula tukar untuk kepada minit, lepas tu tukar pada jam. Okay. So, itu untuk soalan tadi. Okay, sekarang kita tengok pula soalan yang seterusnya dalam video yang seterusnya. Terima kasih.